Dan juga ini pengumuman yang baru kami terima di mana pengumuman khas berkaitan dengan darurat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berlangsung pada jam sekitar 11 pagi sebentar sahaja lagi. Kami akan cuba membawakan secara langsung pengumuman tersebut untuk kita memahami penjelasan tersebut. Bagaimanakah sudut yang kita persoalan timbul sebenarnya melihat kepada pengisytiharan darurat ini, apa yang akan memberi kesan kepada rakyat dan sebagainya. Itu yang kami cuba bincangkan. Tapi sebelum saya nak berbincang lebih lanjut tentang maksud darurat ini kepada rakyat, saya nak melihat dahulu kepada kesan dan juga sudut ekonominya. Saya nak bersama Profesor Madya Dr. Irwan Shah yang bersedia pada ketika ini, pakar ekonomi daripada Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Prof, semalam diumumkan oleh PKP 2.0. Bolehlah kita sifatkan 2.0. Rakyat sudah pun cuba mencerna pengumuman tersebut. Hari ini diumumkan oleh darurat. Ini dua perkara yang berbeza. Ini darurat ini tidak membataskan pergerakan rakyat, tapi PKP itu membataskan pergerakan rakyat dari sudut pekerjaan mereka dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat kedua-dua perkara ini memberikan kesan kepada ekonomi yang kita telah pun jujukkan dan juga sasarkan, Prof? Pertama sekali, PKP 2.0 ni secara keseluruhan bagi saya adalah dan kalau kita nak masukkan sekali dengan pengumuman darurat ini, bagi saya secara keseluruhan ini menunjukkan bahawa penumpuan yang begitu serius ditumpukan kepada aspek kesihatan. Saya fikir dari segi pemahaman kita, saya fikir strategi kerajaan sejak Mac 2020 masih lagi cuba untuk nak menyimbangkan antara faktor kesihatan dan juga ekonomi. Tapi kita pun tahu sejak daripada beberapa masa terdekat ini dan juga akibat daripada gelombang ketiga ni, kita tahu sekarang perlunya ada penumpuan terhadap aspek kesihatan. Jadi tidak dinafikan sememangnya apabila adanya batasan pergerakan akibat daripada PKP, ini sememangnya akan memberi kesan kepada ekonomi kita daripada pelbagai aspek. Tapi saya fikir kesannya tidaklah seteruk seperti yang berlaku pada bulan 18 Mac tahun lepas, di mana kita tahu pun pada ketika itu kesan ekonomi yang agak teruk tu yang kita boleh lihat dalam prestasi suku kedua ekonomi kita. Tapi kita perlu faham bahawa yang ini pada tahun Mac itu, tahun lepas, ia berlanjutan sehingga 6 ke 7 minggu. Jadi sekarang ni kalau kita beranggapan bahawa ini hanya 2 minggu, saya fikir kesannya agak terhad dan dia tidaklah seteruk seperti yang berlaku pada Mac tahun lepas. Namun begitu, kita pun pasti bahawa masih ada lagi banyak ketidakpastian dan kalaupun dia diteruskan, dia sedikit sebanyak memberi kesan dari segi terutamanya of course daripada 3 faktor utamalah. Yang pertama, bagaimana ini secara langsung dan tidak langsung memberi kesan kepada rakyat. Okey, jadi sedikit sebanyak juga strategi kerajaan untuk membaik pulih ekonomi kita, iaitu strategi 6R itu pun saya fikir agak terbantutlah, sebab mungkin kita akan tidak dapat melalui fasa yang sekarang ini yang kita panggil memperkasa ni. Mungkin kita akan reverse balik kepada keadaan yang mana kita nak mungkin restart ataupun recovery ekonomi kita. Okey, yang kedua sebenarnya perniagaan. Perniagaan ni mungkin kita perlu tunggu secara detail apa SOP dan juga 5 sektor yang telah disebutkan yang akan dibuka ni. Ini saya fikir penting kerana yang bagi dalam pengamatan saya jelas bahawa of course golongan-golongan sektor dalam PKS dan juga sektor pelancongan sememangnya akan terjejas kerana keadaan mereka tidak seperti pada Mac tahun lepas. Mungkin ada yang masih lagi belum pada ketika ini recover dengan ataupun pulih secara sepenuhnya daripada PKP sebelum ini. Jadi ini perlu diambil perhatian. Of course, yang ketiga dari segi pemulihan ataupun proses pemulihan ataupun rangsangan dalam ekonomi kita, kerana dalam aspek ini saya fikir kita boleh lihat sasaran kerajaan
dalam unjuran tahun ini pada sekitar 6.5 hingga 7.5% itu setakat ini bagi saya masih lagi dalam keadaan yang masih boleh dicapai. Tapi ini mungkin PKP 2.0 ini saya lihat akan menjejaskan dari segi prestasi ekonomi pada suku pertama tahun ini. Dua perkara yang saya fikir perlu diberi perhatian dalam aspek ekonomi adalah yang pertama dari segi pengangguran. Walaupun kita dah nampak ada pengurangan, tapi data terbaru ada naik sedikit dalam 4.8%. Jadi ini perlu diambil perhatian. Dan yang kedua sememangnya dari segi apakah bantuan-bantuan yang perlu diteruskan dari segi inisiatif-inisiatif yang berbentuk one-off seperti bantuan prihatin rakyat, dari segi bantuan dari segi bantuan grant, okey, dan semestinya juga mungkin dari segi moratorium mungkin boleh dikaji semula jika PKP 2.0 ini dilanjutkan. Prof, sebelum ini kita melihat pelaksanaan PKP tahun lepas dan juga kesannya panjang, belum pun pulih, sedang dalam pemulihan. Permasalahan yang kita saksikan pada masa ini iaitu membuat keputusan. Kemahuan politik itu sering mengganggu gugat segala perkembangan dalam aspek ekonomi yang ingin kita pulihkan. Sebagai contoh, bagaimana pandangan Prof dengan pengisytiharan darurat ini? Adakah ini akan memudahkan lagi keputusan yang akan dibuat dalam usaha bukan sahaja mengekang COVID-19 tapi juga memulihkan ekonomi? Prof. Dari segi kestabilan politik itu tidak dinafikan dia sedikit sebanyak membantu. Namun begitu, pengisytiharan darurat ini bagi saya perlu dalam keadaan sekarang, apa yang penting adalah dari segi komunikasi, kerana ini melibatkan sentimen dan juga persepsi pelabur tempatan dan juga pelabur asing, dan kita pun tahu bahawa saya nyatakan sebenarnya dengan pengumuman yang diumumkan ini darurat ini, saya fikir pun ini akan memberi kesan kepada pasaran saham kita dari segi prospek pelaburan. Jadi apa yang penting adalah komunikasi. Jadi perlu kerajaan perlu telus dan transparan dari segi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan darurat ini, kerana secara keseluruhan saya melihat bahawa apa yang berlaku ini lebih kepada aspek menstabilkan bukan sahaja keadaan politik yang tidak stabil, tetapi juga yang penting tu adalah dari segi kita nak melandaikan semula geluk jangkitan ini, kerana dalam prospek jangka panjang sememangnya kita tidak boleh memfokus kepada ekonomi, terutamanya dari aspek untuk kita nak memperkasa dan menyusun semula ekonomi. Lagi-lagi pada tahun ini kita menjangkakan akan adanya pelancaran rancangan Malaysia ke-12 dan juga rancangan-rancangan jangka masa sederhana. Kita memerlukan satu keadaan yang mana kita boleh pastikan bahawa kesihatan ataupun pandemik ini kita dapat kawal sementara kita menunggu delivery of the vaccine. Vaksin ini pun satu faktor bagi saya, satu faktor positif dari segi secara keseluruhan, dari segi pengurusan ekonomi dan juga kesihatan kita dalam usaha untuk nak menyeimbangkan kedua-dua ini. Jadi dalam konteks ini saya melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan ini pun adalah keadaan di mana kita nak mengurangkan, to mitigate dari segi penularan ini dalam masa kita nak menunggu vaksin ini untuk diberikan kepada seramai rakyat mungkin. Tetapi sememangnya masih ada lagi ketidakpastian dekat sana. Kita tidak boleh katakan vaksin ini dia mungkin memakan masa untuk kita mencapai herd immunity dan juga bagaimana kita cuba untuk nak mengurus pelaksanaan vaksin ini. Tapi sebelum itu kita perlu melihat kesan yang berlaku akibat daripada pelaksanaan darurat dan juga PKP 2.0 ini, kerana ini sedikit sebanyak dia memang mempengaruhi dari segi hala tuju ekonomi negara ini, yang mana saya fikir pun akan
mendapat kesan yang agak signifikan kerana sekarang kalau ini berlaku bagi saya fokus sekarang mungkin lebih tertumpu kepada strategi dan juga dasar yang berbentuk jangka pendek yang mana kita sebenarnya perlu melihat dalam keadaan yang lebih berbentuk jangka sederhana dan juga jangka panjang. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Profesor Madya Dr. Irwan membincangkan tentang sudut ekonomi, bukan sahaja darurat yang diumumkan pada hari ini tapi juga PKP yang diumumkan pada semalam. Terima kasih, Prof.